Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sejahtera murid-murid. Semoga kamu semua berada di dalam keadaan sehat walafiat hendaknya ya. Untuk kita meneruskan pengajaran dan pembelajaran pada hari ini. Jadi tajuk pembelajaran kita pada hari ini ialah ayat perintah. Okey, ayat perintah. Apakah yang dikatakan sebagai ayat perintah? Jadi murid-murid boleh lihat buku teks Bahasa Melayu jilid 2 ya, dalam muka surat 48 ya. Buku teks Bahasa Melayu ya, tahun 2 jilid 2 muka surat 48 ya, dengan tajuk ayat perintah. Okey. Harumnya daun kesum. Okey. Baik. Jadi apakah yang dikatakan sebagai ayat perintah ini? Kamu boleh lihat di sana, iaitu di dalam info bahasa. Info bahasa itu. Okey, ayat perintah ialah ayat yang diucapkan dengan tujuan memberikan arahan, arahan, larangan, ajakan atau menyampaikan permintaan. Okey, itu ayat perintah. Maksud ayat perintah. Okey, dia diucapkan untuk tujuan memberi arahan. Suruhanlah, arahan. Larangan. Okey. Ajakan. Dan ajakan atau menyampaikan permintaan. Okey. Itu maksud ayat perintah. Okey, boleh ya. Jadi sebelum itu kita lihat dahulu ya. Slide ini ya. Seterusnya. Okey ya, ayat perintah ya. Itu ialah arahanlah, arahan biasa. Ya. Jadi jangan buat macam itu ya. Ini contoh saja. Ya. Baik. Jadi ayat perintah ni tadi ya. Kalau dalam buku teks tadi tu ya, diberitahu iaitu ayat ucapan untuk tujuan memberi arahan, larangan, ajakan dan menyampaikan permintaan. Okey. Jadi yang pertama ayat perintah ni tadi pada ayat suruhan, ayat larangan, ayat silaan dan ayat permintaan. Okey, jadi ada 4. Okey, ayat perintah ni tadi pada ayat suruhan, ayat silaan, ayat larangan, ayat permintaan. Jadi kita lihat satu persatu. Okey, ayat suruhan. Apakah yang dikatakan sebagai ayat suruhan? Okey, ayat suruhan ialah ayat yang diucapkan dengan tujuan memberi perintah atau arahan. Dalam ayat suruhan, subjek ialah kata ganti nama orang kedua seperti awak, kamu, engkau. Contoh ayat dia, pergi kamu dari rumah ini. Engkau tunggu Fatihah di sini. Ya. Itu contoh ayat suruhan. Ya. Jadi ayat suruhan boleh menggunakan partikel lah ya untuk melembutkan ayat tersebutlah. Contohnya, pergilah kamu dari sini rumah ini. Engkau tunggulah Fatihah di sini. Contoh itu ayat suruhan. Okey. Pergilah kamu dari rumah ini. Contoh tadilah. Kemudian ayat larangan. Ya. Ayat perintah yang kedua ialah ayat larangan. Okey, ayat larangan ialah ayat yang menggunakan kata larangan seperti
jangan, usah, atau tak usah, ya, sebelum kata kerja dengan tujuan menegah seseorang melakukan sesuatu. Itu ayat larangan. Ya, biasanya dia menggunakan kata larangan seperti jangan, usah, ya, atau tak usah. Okey. Contoh ayat dia, jangan ambil harta orang. Ini jangan. Ya, ini usah dikenang lagi kisah yang pahit. Awak tak usah datang lagi ke pejabat. Okey. Jadi itu contoh-contoh ayat larangan. Ya, ayat tersebut dapat dilembutkan dengan menggunakan partikel lah seperti berikut. Sama macam tadilah. Ya, letak di hujung itu. Janganlah ambil harta orang. Jadi bunyi dia lembut sikitlah. Usahlah dikenang lagi kisah yang pahit. Awak tak usahlah datang ke pejabat. Okey. Dilarang merokok. Dilarang memancing. Itu ialah jenis kata larangan yang bersifat umum lah. Okey, seterusnya ayat silaan. Silaan, ya. Jadi ayat silaan ini ialah ayat yang menggunakan kata silaan atau ayat sila, ya, atau jemput. Jemput. Biasanya dia akan gunakan perkataan sila atau jemput. Itu ayat silaan. Ya. Lazimnya kata silaan ini digunakan pada permulaan ayat. Contohnya, sila serahkan borang permohonan tersebut ke pejabat. Jemput masuk. Jemput datang ke rumah saya. Sila beratur. Dan sebagainya lah. Okay, itu ayat silaan. Okay, yang seterusnya ialah ayat permintaan. Okay, ayat permintaan ialah ayat yang menggunakan kata permintaan seperti minta dan tolong. Okay, dengan tujuan memohon permintaan dan pertolongan. Ya. Contohnya, minta kamu semua bertenang. Dia gunakan perkataan minta. Tolong tutup lampu sebelum kamu tidur. Ya. Tolong beratur di kawasan itu. Contohnya. Ya. Dan sebagainya lah. Ya. Jadi itu tadi ya. Itu ya ayat ini yang kita belajar hari inilah. Itu ayat perintah. Ya, terdiri daripada 4 tadi. Ya, daripada 4. Ya. Jadi cikgu harap kami ingatlah. Baik, cuba kita lihat buku teks. Ya. Kita lihat buku teks. Untuk lebih memahamkan kamu ya. Okey, tajuk dia ialah harumnya daun kesum. Daun kesum. Daun kesum ni biasanya ibu kamu gunakan untuk buat masak asam pedas. Contohnya. Okey. Baik, kita lihat perbualan di antara Ayah Hasan dan juga Hasan. Ya, kita lihat ya. Ayah Hasan dan juga Hasan. Apa kata ayah dia? Hasan, tolong ambil botol plastik yang dipotong itu. Tolong ambil botol plastik yang dipotong itu. Okay. Jadi perkataan tolong, ini ya, ini ialah perintah.
tolong ambil botol plastik yang dipotong itu. Ini ayat perintah. Oke. Ini tadi ya, yang ini tadi. Oke. Ini menggunakan perkataan tolong. Oke. Apa yang Hasan jawab? Baiklah, ayah. Saya akan mengambil botol plastik itu. Ya. Baiklah, ayah. Saya akan mengambil botol plastik itu. Kemudian ayah dia kata, sila masukkan tanah ke dalam botol itu. Ayat silaan. Sila masukkan tanah ke dalam botol itu. Ya. Tadi cikgu sudah terangkan ya. Salah satu contoh ayat perintah itu menggunakan perkataan sila. Itu ya, kata ayat silaan. Ya. Menggunakan perkataan sila. Kemudian Hasan ya, jawab, baiklah ayah, botol itu akan ditanam pokok apa? Oke. Kemudian ayah dijawab, harap kamu dapat menanam pokok kesum di dalam botol itu. Oke. Nah, itu ayat perintah ya, ayat perintah, harap. Ini harap sini. Oke. Apa kata Hasan? Baiklah ayah. Selepas itu apakah yang perlu saya buat? Apakah yang perlu saya buat? Jadi ayah dijawab, tolong siram. Gambar pensel ni nak tulis apa rasanya? Apa yang nak disiram? Tolong siram pokok kesum itu. Sebab yang nak tanam tadi ialah pokok kesum. Ya. Hasan tanam pokok kesum. Okay, ayah dia suruh Hasan tanam pokok kesum. Jadi lepas tanam, tolong siram pokok kesum itu. Ini adalah merupakan ayat perintah. Okay. Tolong. Okay, tolong. Okay, Hasan kata, Hasan jawab ya, saya akan menyiram pokok kesum itu setiap petang. Okay. Jadi, apa kata ayah dia pula? Harap kamu apa? Macam mana nak jawab di sini? Nak jawab di sini adalah berdasarkan apa yang Hasan jawab di sini. Ya, apa yang disuruh oleh ayahnya berdasarkan apa yang dijawab oleh Hasan di sini. Baiklah ayah, saya akan memetik daun kesum itu. Jadi di sini ayahnya suruh Hasan, ya, harap kamu petik daun kesum itu. Harap kamu petik daun kesum itu. Sebab di sini ayah Hasan suruh Hasan petik ya, petik daun kesum tu. Jadi Hasan jawab, baiklah ayah, saya akan memetik daun kesum itu. Kemudian apa yang ayah dia suruh lagi? Jadi berdasarkan apa yang Hasan jawab. Hasan jawab apa? Baiklah ayah, saya akan memberikan daun kesum itu kepada jiran. Jadi agak-agak apa ayat permintaan ni?
ya, ayat perintah yang sesuai di sini. Apa ayat perintah yang sesuai diucapkan oleh ayahnya? Kamu boleh tulis dalam bahagian ruangan ayah dia cakap ni, tolong berikan daun kesum itu kepada jiran kita. Tolong berikan daun kesum itu kepada jiran kita. Itu contohlah. Okay. Jadi itu tadi penggunaan ya, ayat perintah dalam perbualan di antara Hasan dan juga ayahnya. Jadi kamu boleh perhatikan ya, ayat perintah ini biasanya menggunakan kataan tolong, sila, harap, ya. Ini tolong lagi, ya. Ini harap, ya. Sini tadi tolong, ya. Dan ada lagi beberapa kata perintah lah. Contohnya jemput, jemput. Tapi dalam perbualan ini tidak ada penggunaan perkataan jemput. Okey, jadi di bawah itu ada gambar bagaimana Hasan menanam pokok daun kesum. Pokok daun kesum. Okey. Jadi untuk tugasan hari ini, kamu lihat buku aktiviti, jilid 2, muka surat, yang pertama sekali muka surat 51. Muka surat 51. Buku aktiviti jilid 2, muka surat 51. Dalam buku aktiviti ini kamu diminta untuk memadankan, ya. Padankan gambar dengan ayat perintah yang sesuai. Okey. Tengok gambar, kemudian padankan mana yang sesuai. Contohnya gambar nombor 1 ni gambar apa? Mana ayatnya? Okey. Mana ayat perintah yang sesuai untuk gambar nombor 1? Okey. Dan gambar nombor 2. Mana ayat perintah yang sesuai? Okey. Kemudian gambar nombor 3. Mana ayat perintah yang sesuai? Okey. Padankan. Selepas kamu padankan, ya, di sini ada tempat kosong yang perlu dijawab. Yang perlu kamu isikan, ya, dengan kata ayat perintah tadi. Contohnya lah kita ambil gambar nombor 1, ya. Jadi ini ialah kelihatan seorang budak sedang membersihkan kawasan. Untuk menanam pokok kari. Sebab tajuk dia mari tanam pokok kari. Kalau dalam buku teks tadi tanam pokok kesum. Ini pokok kari, ya. Guna je daun ni untuk buat kari, ya. Jadi gambar yang pertama tu ialah gambar seorang budak sedang membersihkan kawasan. Jadi mana ayat yang sesuai? Jadi dah tentulah ini, ya, harap kamu bersihkan kawasan itu. Ini gambar nombor 1, ya. Kemudian gambar nombor 2, inilah
Dalam buku ni dah dibagi ya. Kamu cuma padankan saja. Tolong tanam pokok kari ini. Ya, ini mungkin ayah dia lah. Ayah kepada budak ini ya. Tolong tanam pokok kari itu. Okey, gambar nombor 3. Iaitu meletak baja ya, ataupun membubuh baja. Jadi macam mana ayatnya? Macam mana ayatnya? Sila ni. Jadi ayatnya di sini. Ayatnya di sini. Nanti kamu padankan ayat ini ke sini. Okey, ke sini. Sini pergi sini. Jadi sila apa? Sila, contohnya sila bubuh baja pada pokok kari itu. Sila bubuh baja pada pokok kari itu. Okey. Kemudian gambar yang terakhir ni. Ini ialah nak cakap apa ni? Dia ayatnya bermula dengan jangan. Okey, ayat dia bermula dengan jangan. Jadi kalau kita lihat di situ, ini seorang budak sedang buat apa? Dia sedang petik. Dia nak petik daun kari tersebut. Jadi di sini boleh tulis jangan petik daun kari itu. Jadi penyertaan ini mesti padankan di sini. Ni terus pergi sini. Okey. Ayat ini padankan ke sini. Buat satu garisan ke sini. Jangan petik daun kari itu. Tulis kat situ. Jangan petik daun kari itu. Okey. Itu. Ayat larangan ya. Larangan, tidak membenarkan budak itu memetik daun kari tersebut. Okey. Baik. Itu tugasan yang pertama, iaitu muka surat 51 ya, buku aktiviti jilid 2 muka surat 51. Jadi sekarang ni cuba lihat pula buku aktiviti jilid 2 juga muka surat 52. Muka surat 52. Tadi muka surat 51. Sekarang ni muka surat 52. Okey. Bina ayat perintah berpandukan gambar. Buat ayat perintah berpandukan gambar. Tajuknya ialah daun kari lazatkan masakan. Sama jugalah. Jadi daun kari ni pun daun kari. Jadi apakah yang nak ditulis di tempat kosong ini? Apa nak tulis? Perkataan dia ialah tolong. Tolong. Jadi ini ialah seseorang hendak membeli daun kari. Nak beli daun kari.
ya, di pasar. Jadi budaknya jawab, baiklah Puan, saya akan membungkus daun kari itu. Ya, jadi agak-agak apakah ayat perintah yang sesuai ditulis di sini? Apa yang Puan ni cakap? Ya, Puan ni contohnya dicakap, ya, tolong bungkuskan daun kari ini. Tolong bungkuskan daun kari ini, ya, sebab guna ni, ya, kata ni. Jadi tolong bungkuskan daun kari ini. Tulis kat sini. Kemudian yang ini kamu boleh letaklah nama siapa-siapa. Ya, nama siapa-siapa. Contohnya ni Liana ke. Dia jawab, baiklah Puan, saya akan membungkus daun kari itu. Okey, jadi barulah lengkap dialog itu. Okey, gambar yang kedua. Baiklah, Mak, saya tidak akan menghiris daun kari ini kecil-kecil. Jadi apakah ayat perintah yang sesuai untuk ditulis di sini dalam dialog ini? Okey. Ya. Jadi anak dia jawab, baiklah Mak, saya tidak akan menghiris daun kari ini kecil-kecil. Jadi kamu boleh tulis di sini dengan gunakan ini tadi, jangan hiris daun kari itu kecil-kecil. Ya, saya ulang pula. Jangan, kita gunakan ini ya, jangan hiris daun kari itu kecil-kecil. Maka barulah anak dia ni jawab, baiklah Mak, saya tidak akan menghiris daun kari ini kecil-kecil. Okey, itu gambar yang kedua. Kemudian gambar yang ketiga. Ya, dengan menggunakan perkataan harap. Kemudian berpandukan kepada jawapan ini. Wah, sedap kari ayam ini. Jadi bila dah masak, dirasalah. Ya, dirasalah masakan itu. Jadi macam mana nak gunakan perkataan harap ni? Supaya dia boleh jawab seperti ini. Wah, sedap kari ayam ini. Jadi boleh tulis di sini contohnya, ya, contoh ya. Kalau kamu ada ayat sendiri, kamu boleh gunalah. Harap kamu merasa kari ayam itu. Ya, harap kamu merasa kari ayam itu. Ya, bila dia dah rasa tu, barulah dia cakap, wah, sedap kari ayam ini. Okey. Itu contoh ayat perintah yang boleh ditulis dalam tugasan ini. Okey. Jadi cikgu harap kamu faham ya macam mana hendak melengkapkan dialog ini. Okey. Supaya dialog tersebut menjadi dialog yang lengkap. Ya. Jadi cikgu rasa untuk pembelajaran hari ini setakat ini saja ya. Jadi cikgu harap kamu dapat membuat tugasan yang cikgu bagi dengan berjaya, dengan baiknya ya. Dengan jayanya. Sekian, terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat maju jaya.